Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, apa khabar semua? Saya cuba setting tu. Alright. Saya sambil-sambil ni. Sesi ni kita ada recording lah. InsyaAllah saya akan. Okay, so kita punya session hari ni cuma simple-simple je lah. Simple. Kalau nak tanya soalan ke apa ke, kita boleh tanya. Saya cuba jawab dan kita cuba setkan sesi kita ni lebih kurang 30 ke 45 minit macam tu lah. Okay. Jadi kita buat short review, ada jawab soalan dan sebagainya lah. Okay. Jadi saya cuba share saya punya screen. Kalau ada soalan boleh apa? Boleh tanya ataupun boleh unmute mikrofon tu, tanya ataupun boleh tanya dekat chat ya. Oh, terus tanya ni Encik Yahya ni tanya OpenSys boleh masuk balik ke? Okey, sekejap lagi kita tengok ya. Saya cuba share screen. Okey, minta maaf mungkin ada korang mungkin ada dengar bunyi noise tu, bunyi buzzing tu, tapi tu kita punya lampu dengan aircon system. Tak boleh nak kurangkan bunyi tu. Okey. Share screen. Okey. Okey, boleh semua orang boleh nampak saya punya screen. Kita ada berapa partisipan kita? Kenapa tak boleh? Okey, kawan-kawan. Bagi tahu mana ni kawan-kawan kita ni tak masuk-masuk lagi ni. Rehat lah. Makan dulu. Alright. Okay. Ni ada satu soalan yang best. Cik Razis tanya, duit yang loss siapa yang dapat? Bursa ke company? So saya nak jawab ini dulu Alright. Duit kita punya dari segi okay, sekejap saya tunjuk kat skrin lah.
Kita punya chat ni, soalan sini ya. Chat Raziz, dia tanya, duit yang loss siapa yang dapat? Bursa ke company? Company ni maksudnya dia bertanya pasal M Plus lah. Okay. Jadi M Plus merupakan broker kepada Bursa Malaysia. Jadi tugas broker ni sebagai gatekeeper ataupun dia order through, dia akan hantarkan order tu kepada bursa. Okey, order beli ataupun jual. Okey, jadi company satu lagi mungkin maksud dia apa? Tu M Plus lah, broker. Lepas tu company yang mungkin maksudnya tu company yang kita beli tu lah, syarikat tu. Okey. Jadi syarikat tu tak ada peranan apa-apa. Kalau okay, masa company tu mula-mula listing, okey. Masa dia listing, dia akan buka dia punya share dia. Sekarang ni dia memula sebelum listing tu dia punya, okay, company punya sendiri 100%. Jadi bila dia jual share dia kepada public, mungkin dia hold separuh lah. Katalah dia ada 100% pegangan saham, lepas tu dia nak let go kepada public 50%. Okay, dia nak jual 50%. Jadi kalau contohnya company dia tu valuation dia 500 juta ringgit untuk 100% share of the company, kalau dia bagi 50% kepada public, jadi dia bagi 250 kepada public, dia public bayar 250 juta dekat dia, dia ambil duit tu dan baki share of the company dia simpan. Jadi dia raise fund ataupun dia raise duit daripada public 250 juta. Okay, dan dia dah jual, dia tukarkan duit tu dengan share of the company. Okay, so dia dapat duit, dia bagi share kepada kita punya, kepada siapa yang belilah dia punya share tu. So lepas tu dia akan pergi ke IPO. Jadi bila IPO tu harga akan turun naik tu, itu dia akan jadi valuation ataupun nilai kepada syarikat tu. Jadi kalau mula-mula dia buka harga 50 sen, okey. Lepas pada tu dia harga naik daripada 50 sen pergi IPO, first day listing dia naik pergi 70 sen contohnya, okey. Jadi nilai siapa-siapa yang beli share company tu pada harga 50 sen, nilai dia sekarang dah jadi 70 sen. Okey. Jadi tak ada siapa-siapa yang dapat duit tu. Jadi siapa yang pegang share, nilai dia sekarang daripada harga 50 sen dah jadi 70 sen. Siapa yang jual kepada jual pada harga 70% tu kepada orang yang beli daripada dia, orang tu pula sekarang ni yang dia dah spend 50% untuk beli satu share of the company. Okey, jadi bila dia jual harga 70%, dia dapat balik duit dia yang dia labur tadi tu, dia beli 50%, dia jual harga 70%. So dia dapat untung 20%. Okey. Jadi orang yang seterusnya beli daripada dia, beli pada harga 70%. So sekejap lagi tiba-tiba orang yang beli harga 70 sen tu, harga turun jadi 60 sen. Okey, bila harga turun 60 sen, dia yang membeli tadi tu dia beli harga 70 sen, nilai saham dia sekarang harga 60 sen. So dia dah kerugian unrealized loss 10 sen kat situ. Okay. Jadi dia beli harga 70 sen daripada kita. Okey. Lepas tu nilai dia sekarang 60 sen. Kalau dia jual harga 60 sen tu, orang yang seterusnya beli daripada dia, so bila dia jual harga 60 sen, yang beli tadi tu harga sekarang tu 60 sen, bila dia jual, dia dah menanggung kerugian 10 sen dan orang yang baru beli daripada dia beli pada harga 60 sen. Kalau harga tu naik pergi 80 sen, orang tu pula dapat gain 20 sen kat situ. Okay, jadi bila loss ni ataupun profit, sebenarnya kita sendiri yang akan dapat. Company hanya dapat first time saja masa IPO. Bila dia dah IPO, duit dia dapat, share dia dah bagi, habis. Sekarang ni harga turun naik, dia akan affect valuation of the company dan shareholder lah. So kalau daripada harga 50 sen, harga dah naik RM1, company yang hold 50% tadi tu, valuation dia daripada 250 juta yang di hold separuh tadi tu, jadi double up lah. Sebab daripada dia pegang harga share 50 sen, jadi RM1. Orang yang sama, siapa-siapa yang beli IPO sama macam dia, pada harga 50 sen, sekarang naik harga RM1, value dia dah jadi double. So kalau dia jual, baru dia dapat balik duit tu. Okay, sekarang ni dia duit yang kita bayar dan nilai benda yang berbeza. Sebab pergerakan harga sentiasa bergerak, harga sentiasa turun dan naik. Okay, so okay, kita dah ada ramai juga ni, berapa orang dah? Tak boleh nak kira pula. Oh, partisipan kita ada 34 orang. Oh, okay, good.
So saya rasa kita dah agak okey lah ni. Kita ada 34 orang ni. Jadi saya nak jawab balik soalan Cik Yahya Rahman ni ditanya. Soalan yang pertama dia, OpenSys boleh masuk ke? OpenSys ni memang kita dah bagi lama dalam trading ideas dalam bursa. Macam sebelum saya bagi trading idea dekat dalam trading view, saya bagi dekat public, kita bagi dalam grup kita punya VIP dulu. Okey. Guns Spotlight mana ya? Sekejap saya cari dah. Okey, sabar. Mana ya? Dia yang diterbitkan. Okey. OpenSys. Okey. Okey, ni saya share ya. OpenSys trading idea yang kita bagi pada berapa bulan ni? Okey. Dalam grup VIP kita pada 17 Ogos, kita dah trade yang ini termasuk saya sekali. Dalam grup VIP kita dah bagi pada harga 75.5. Masa dia dah mula gerak tu kita dah bagi. Okey, lepas tu kita buat intraday trade, closing hari tu 82 sen. Dia memang lemang sebatang lah orang kata kan. Lepas tu dah habis market dah tutup, saya share dekat public. Kita punya target sekarang RM1.25. Okey, lepas pada saya bagi trading idea tu. Okey, ini adalah cara kita nak tengok ni yang trading idea saya bagi ni. Dia panggil kalau kita nak buat target. Okey, kalau kita nak buat target kita panggil ini, kita panggil method dia X2X. X2X targeting method kita pakai dengan cara X2X. Jadi kat sini saya check dia punya rally dia start bermula di sini hingga ke dia punya highest dan saya tanda X dan saya ambil ketinggian ni pergi ke tempat dia breakout dan kita target ke sini. So dia punya zone rintangan dia lebih kurang pada 125. Saya rasa kita dah sampai target ni. Saya dah let go dah. Ni. Okay, once kita dah ni, kita tengok kita tekan triangle tadi tu, dia rehat 1-2 hari. Lepas tu hari ketiga, ingat lepas pada T2 biasanya dia akan ada sambung naik. Ini yang bila saya cakap ni, bila saya sentiasa bercerita pasal tunggu habis for selling, biasanya 2, 3, kadang-kadang 4 hari, kadang-kadang sampai 5 hari, 10 hari pun ada. So kita kena tunggu dia habis semua sellers dulu, baru counter tu boleh bergerak naik balik ya. So dia naik sampai dekat sini 108 dan next day tu dia dah cecah kita punya target. Lepas pada tu harga dah jatuh ya. Harga jatuh pada pendapat saya bila saya tengok dekat sini balik ni nampak harga tengah stable. Okey. Jadi ada potential re-entry untuk kita buat swing counter ni. Okey. Jadi sekarang ni bila kita nak masuk balik kita ambil support untuk OpenSys lebih kurang 96 sen. Okey. Saya kata OpenSys dekat sini 96 sen. Sekejap ya. Kita punya drawing tools. Okay, kita punya drawing tools. Okay. Jadi support level kalau saya ambil kat sini 96 sen. Okay, 96 sen dan kita target dia akan naik semula ke sini dan dia probably akan boleh breakout higher. Okay, ini investor besar duduk dalam ni. Okay, investor yang besar duduk dalam ni. Dan dia setakat yang saya perhati dia belum lagi exit. Jadi belum lagi exit. Saya rasa dia ada long term plan untuk company ni lah. Company ni supposed to be able to swing. Sebab dia yang investor besar tu baru je masuk rasanya dalam bulan 7 hari tu. So dia masuk dekat area sini. So, saya tak pasti sangat lah. Saya tak ingat kena tengok dia punya kena kaji balik dia punya pergerakan dia tu. Jadi overall counter ni saya masih lagi bullish. Okay. Jadi next target sekarang ni dia target 125 dulu tempat yang lama dulu. Kalau dia boleh break high barulah kita guna method lain pula untuk buat target dekat mana pakai technical. Okay. Jadi seterusnya soalan lagi. Okay, saya harap saya menjawab soalan Encik Yahya ni.
Seterusnya, okey Cik Raziz tadi, soalan ni kita dah jawab. Cik Raziz, sound okey, AI ni. AI ke AL? Minta maaf saya tak nampak ni dia punya tu. Sound okey ke? Saya harap-harap okey lah, sound tak ada. Shit. Okey, alamak. Harap korang boleh dengar saya punya suara. Okey, MX kata suara clear. Hopefully okey lah Alright, so saya tengok kat atas balik. DRB Highcom. Sekejap saya cuba adjust lah kalau ada, kalau boleh kuatkan lagi. Tak boleh pula adjust ni. Okey. Boleh korang boleh dengar lah Saya minta maaf banyak ni. Ada orang kata okey. So next soalan dia tanya pasal DRB Highcom ni, overall pasal apa medium term saya memang bullish lah dengan DRB Highcom sebab dia industri yang agak bagus juga. Saya tunggu masa je. Ni untuk investing memang okey lah, insyaAllah. Okey, cuba kita tengok DRB Highcom. By the way, saya nak tunjuk ni, ini adalah setup untuk kita buat swing trading ya. Jadi setup macam ni saya ada share dalam kita punya sesi coaching BSTC nanti. Dan next kita akan buat pada 5 hari bulan 6. Ya. Okay. So di RBI account kita tengok hari ni memang dia company tengah trending, memang okey untuk beli. So kalau mana dia punya Okay, so kita ambil drawing tools yang ni dia memang tengah, kita tengok daripada sini lah, dia tengah trending up. Okay je. Lepas pada tu satu lagi support and resistance. Okay support and resistance memang penting untuk korang mahir kan. Ni kita ambil previous high dia dekat situ. So dari sini saya rasa support level untuk DRB Highcom kita boleh kata lebih kurang pada RM1.90. So kalau nak entry time ni memang okey dah ni. Kalau dia turun bawah RM1.90 baru kita cut loss. Alright. So overall dari segi industri bisnes apa semua tu saya rasa DRB Highcom ni memang okey. Jadi tunggu masa je lah. Dia nak naik balik break previous high dia dekat harga RM2 kat sini. Sorry, dua berapa ni? 205 205 macam tu lah. Harga ni dah bawah RM2. Suppose okey pada pendapat saya lah. Okey, ni support level yang pertama dan support level kedua sebenarnya dekat area sini RM1.90 ni. Okey. Kita nampak kuat sikit lah kat situ. Ini RM1.95 secondary support which is tak kuat sangat. Pada saya kalau dia nak reverse dia akan break RM1.90. So kita risikokan harga semasa lebih kurang pada harga RM2. Risiko dia ialah 10 sen. Alright. So risiko ni ialah 10 sen. DRB Highcom. TFP. Okay. So ni siapa tanya? Faradila tanya TFP lepas adjust price, lepas price adjusted. Okay, TFP announcement dia subdivision of shares. Alright.
Ini dia tambah lagi private placement of up to 62. Jadi ini tak pasti pula ni. Dia tambah share. So dia akan dilute kita punya price tu. Dah exit ke belum? Dah dah exit dah listing. So ni dia recommend untuk kalau macam ni selalunya elok kita subscribe lah private kita apply untuk private placement tu supaya kita punya price tak diluted sekali. Itulah. So TFP ni overall dari segi fundamental saya pun agak bullish juga untuk TFP ni. Cuma dia yang tak best ni dia last 4 quarter dia rugi kerugian. Tapi banyak news yang kita dengar pasal ataupun saya dengar pasal TFP ni macam dia nak move forward lah. Okay. Bila dia buat private placement tu sebenarnya dia nak raise fund lagi untuk dia punya new project lah. Jadi nak kena tengok details kenapa dia raise fund tu, apa tujuan dia. Okay. Di Pharma, Iris dengan di Pharma. Okay. Tadi Iris saya dah komen dalam kita punya group VIP ya. Iris pada saya masih lagi bullish lah. Jadi kalau kita nak hold counter ni support level yang strong ni lebih kurang dalam area sini 30 sen ni. Okay. 30 sen ni ialah area support level yang kuat kat sini. Okay. Jadi kalau dia turun dulu kalau saya lah entry dekat mana kat area sini, kalau dia turun dulu biasanya saya akan cut loss dulu dan tunggu lower price dekat area 30-31. Jadi kalau tak nak boleh keep holding saja dan hopefully dia boleh rebound daripada area sini lah. Overall dia tengah uptrend lagi Kalau saya lukis trend line ni penting untuk korang belajar ni. Kalau itu lukis trend line saya daripada point ni dekat-dekat point ni nak kena, ini saya ambil point ni dan price pun sekarang ni dah berhampiran dengan trend line tu. Jadi hopefully boleh rebound daripada sini lah. Okay. Hopefully price boleh rebound daripada paras trend line ni. Kalau tak boleh, first support level dia maybe dekat area sini lah pun. Nampak ni macam agak strong juga ni. Situ. Dan yang kedua maybe kat sini lah 31, 32 dekat zone sini. Last price kita ambil lah 30 sen. Okay. So tu Iris untuk medium term nampak okay dari segi business prospect, news pasal 5G partnership semua tu macam okay lah. Okay. Alright, so satu lagi di Pharma kita buat laju Sekejap saya tengok message yang bawah ni dulu. Tak boleh dengar juga suara ya. Okay, latest komen tolong tengok, tolong bagi tahu suara okay ke tak? Okay. Okay. Alright. Dah okay. Okay, di RBICom dah. Okay, kita tengok di Pharma Di Pharma dah lepas X-date, ada corporate exercise kat sini. Details kita tengok corporate exercise dia apa. Ni EPF dah dispose 4.5 billion unit. EPF pun dispose lagi 7 juta lebih, 7.5 juta. Okay, mana? Dividen ke? 28 Ogos. So dia baru bagi dividen lah ni. Berapa dividen dia? Interim dividen mana ya? Tak nampak lah mata aku ni. Tak ada ya? Setengah sen. Ni okey, 0.5 sen bukan 50 sen okey. 0.5 sen maknanya setengah sen maknanya kurang daripada 1 sen. So tu dia punya corporate exercise dah. Yang gambar X ni bermakna dia dah habis ataupun tempoh dia dah lepas. So sepatutnya price dah adjusted lah untuk setengah sen tu.
Alright, so pada saya masih lagi bullish jugalah. Jadi sekarang ni masih lagi hura-hura vaksin nak keluar, belum ada lagi. So standby sajalah. Valuation wise saya tak pasti. Ini kena tengok berapa nanti kuantiti yang kerajaan nak order, berapa kuantiti yang nak kerajaan nak buat packaging dengan dia orang ni. Di Pharma dengan Pharma Niaga, dua company ni dah appoint untuk buat packaging untuk vaksin. Okay, jadi kalau once vaksin tu dah ada, kerajaan dah beli dan dia orang akan buat packaging lah, of course akan translate to profits lah kepada company ni. Jadi how much is the profit, we don't know yet. Bila benda tu dah keluar je, orang boleh lah buat estimate. Kalau beli satu vaksin untuk seorang dan rakyat Malaysia ada berapa puluh juta dan dia kali dengan berapa semua tu, dan baru boleh dapatlah berapa estimate dia. Yang tu details kita kena tunggu jugalah. Nanti untuk kalau nak tunggu orang speculate pun boleh. Kena keep looking berapa analis punya target untuk di Pharma ni. Jadi overall dia masih lagi bullish lah. Masa dia tengah-tengah senyap macam ni, eloklah korang entry. Ambil support level lebih kurang pada RM3.30. Jadi sekarang ni harga RM3.65. Possible loss ataupun dia punya cut loss level tu lebih kurang dalam 3% ke bawah. Jadi lebih kurang 10%. Cun lah 10%. Dia punya potential gain dia probably lebih daripada situ. Okay. Sebab kalau dia swing ni memang dia selagi dia naik, kita hold saja. Okay. Itu untuk di Pharma. Next, okay, bond oil. Bond oil kita nampak ada movement tadi ya. Saya nampak lah ada movement dia. Ni dia tadi, pukul 11. Anyway, bond oil ni ada recent announcement pasal dia ada related to dia baru start gali ataupun tak start gali lagi, tapi dia dah dapat tanah untuk Lombok kalau tak salah ada berapa ada 6 plots rasanya dekat Pahang untuk Lombok Mas. Jadi dia bagi report itu geological survey. Geological survey dicerita pasal ada lebih kurang dalam yang pertama yang dijumpa tu 2,200 ounce rasanya ataupun ada banyak lah macam 2,000 ke 21,000 ounces. Jadi translate tu juta-juta ringgit jugalah, puluh juta ringgit kot. Jadi bila ada keluar cerita pasal tu dia memang boom lah. Kebetulan pula harga emas masa tu dah naik sampai 2,000 kan. Jadi overall saya rasa harga emas, selagi harga emas boleh maintain atas pada 1,900, insyaAllah counter-counter yang related to gold dia akan ada potensi untuk naik lagi. Okay. Jadi itu dia punya potensial lah. Jadi counter-counter yang related to commodities biasanya dia akan depend pada harga komoditi. Macam contohnya company oil and gas, sektor oil and gas, especially owner telaga minyak, dia akan depend pada harga minyak. Sebab dia production dia keep running. Kalau dia boleh jual harga mahal, lagilah untung. Okay. Kalau jual harga murah dia rugilah. Kalau macam ni company yang ada lombong emas pun sama, dia akan depend pada harga emas. Kalau dia aktiviti pelombongan dia akan sentiasa jalan. Okay, jadi bila dia harga emas naik, barulah dia punya translate to profitable yang lebih tinggi. Okay. Macam itulah dia bond oil. Dan company-company lain juga yang related to oil dengan gold. Alright, bond oil. Okay, saya tak ada kurus rasanya. Nasib baik boleh maintain je lah ni. FP Group. Okay. FP Group ni company yang fundamental dia strong juga. Okay, ni company ni selalunya pada saya boleh swing lah. Jadi tengah sideways macam ni memang sakit jiwa sikit. Alright. Kita zoom out sikit. Okay, cun. So now kita buat trend line dulu. Kita ambil pada sini lah. Nampak tengah trending up. Bila trending up ni medium term dia tengah trending up, short term dia tengah down. Okay, kat sini ya, dia tengah down. Jadi overall kalau sebagai trader ni kita nak entry sekarang pun boleh, support level boleh kita ambil dekat area sini 95 sen, ataupun kita boleh tunggu dia breakout down trend line, short term down trend line ni. Okay, kalau dia tunggu breakout kat sini, kita beli dekat RM1.10 ataupun RM1.11, kita target RM1.2 dulu. Okay, sebab dia masih lagi belum uptrend. Kita boleh target dekat sini dulu, dekat previous high. Bila bukan dia belum uptrend, dia masih lagi uptrend tapi dia belum breakout, dia buat another rally.
Okay. Jadi kita boleh beli dekat dari sini, expect untuk sampai dekat RM1.20 ataupun kita beli kat sini, cut loss level kita dekat sini. Lebih kurang kat situ lah 95 sen. So kalau dia turun bawah ni kita cut loss, dia turun bawah ni kita cut loss lah. Kalau dia naik kat sini kita target dekat atas ni. Overall kalau kita nak betul-betul nak buat short term trade, then kita tak boleh beli lagi lah counter ni. Ini counter yang jenis peramnya. So kita peram ni maybe 2-3 minggu lagi baru dia breakout kat sini dan kita target RM1.2. Okay. Kalau dia atas pada RM1.2 baru kita short term trade akan masuk untuk target. Kalau let's say kalau dia sampai RM15 ni pun kita dah boleh target sampai ke RM1.2. Tapi kalau lepas pada RM1.2 ni, let's say lepas pada 123 lah kot. Betul tak? 123 ya. 121 okey. Dekat gun square of 9 dekat 121 So kalau pada saya kalau dia lepas previous high dekat sini 123, insya-Allah dia boleh push forward ke atas lagi lah. Maknanya kita boleh terus swing lagi sebab dia dah trending up, dia dah top previous high. Okay. So tu untuk FPG main swing. Okay. Target short term ataupun siapa ni? Tuan Raziz punya target boleh target sampai RM15 dulu. Lepas RM15 lepas baru RM2. RM2 lepas baru kita boleh target untuk swing yang lebih tinggi lah pakai move yang B10. Alright. Next, Inix. Okay. Siapa tanya ni? Tuan Ahmad Shah tanya pasal Inix. Inix ni ni kena hati-hati lah, ada volume yang besar ni pada 28 hari bulan. Tak pasti sama ada orang dah exit ke belum kat sini. Agak masif ni volume ni. Dan malangnya platform kita tak boleh nak set. Masih lagi, dah ada. Okay, sekali lagi. 28 hari bulan. So kita tengok details, kalau saya tengok macam ni ya. Nak kaji pergerakan harga pada hari tu. 28 hari bulan, kita tengok buy rate dia lebih kurang dalam 56%. Ini kalau pakai platform M+, saya akan tunjukkan cara macam ni lah ya. Dan kita nampak lately masa pukul 4.50 tu dah mula ada pembelian lah. Tak adalah banyak sangat kot, tapi aktif jugalah orang membeli ni. Inix, tapi overall 56%, tak apa strong untuk kita swing. Jadi pada hari Jumaat hari tu kita nampak ada pergerakan, ada sedikit pergerakan lah. Kita nak study pun saya tak, di 50-50 lah ni. Ada volume yang besar ni dia orang exit ataupun dia orang still ada kat dalam. Pada saya tak trade lah kot counter ni. Inix ni macam agak bahaya sikit ni, tengok ya, very spekulatif. Kat sini ni probably smart money semua tu dah exit dah kot. Dan siapa, pada hemat saya lah, masa harga naik ke sini ni orang take opportunity, siapa yang tersangkut kat sini ambil peluang untuk let go sebab tu harga turun banyak. Okay. Jadi overall kalau nak try juga counter ni, support level dia memang dekat sini lah. Kita nampak dia buat macam double bottom kan. Overall dia dah mula breakout kat sini. So kita boleh target dekat 50 sen. Tapi ni saya tak recommend untuk trade. Okay. Kalau siapa ni untuk siapa yang sangkut kat dalam sajalah. Highest price sekarang ni kita boleh target hanya sampai 50 sen saja. Lepas pada tu kalau dia lepas pada 50 sen ni baru kita boleh target 55. Lepas tu tengok gun square of 9 lah kot. 55. Lepas tu 57, 61, 65, 69. Dan seterusnya. Kalau dia boleh swing sampai atas ni balik, untunglah kawan. Okay. Jadi pada saya kat sini kalau boleh saya avoid dulu lah counter ni. Saya akan cari counter lain. Tapi kalau sangkut, last target kita boleh target kat 49 ataupun 50 sini ya. BTEC, Izwan tanya. Okay, BTEC ni alright. Tunggu je lah. Ada C ni ada corporate exercise ataupun pending announcement. Bukan pending announcement dah keluar. Dan dia tengah nak tunggu benda tu di-executekan lah. Okay, notice of book closure. Dividend 0.8 sen. Masih lagi bawah daripada 1 sen. Okay. 0.8 sen dia akan bagi dividen. Jadi overall dia akan adjusted lebih kurang dalam 1 sen jugalah untuk harga korang ni. BTEC. Tapi ni pada saya kalau kita study dari segi price volume action, kita nampak ni ada momentum, kita nampak volume yang besar dengan kenaikan harga. Lepas tu dia stabilize kat sini kan. Jadi pada saya counter ni masih lagi okey untuk hold.
support level ataupun nak entry pun boleh. Support level kita dari segi teknikal, kita ambil support level dekat area sini. Apa tu? 48. Lebih kurang dalam 48. Dan target kita, first target sini lah 52 dan hopefully boleh naik lagi. Saya rasa ni memang ada ruang untuk naik lagi. Tapi yang hold untunglah korang. Tapi maybe ada siapa yang sangkut kat atas ni maybe sakit sikit. Okay, InsyaAllah ada swing entry juga dekat sini. Kita beli masa senyap, beli masa tengah price tengah stable lah. Okay, jadi kalau boleh first support level kita ambil 48 sen. Ini 46 ni lebih kurang lower level. Support nombor 2. Hopefully kat sini boleh bertahan lah. Okay, ni untuk BTEC. Okay, untuk BTEC. XOX, yes. Siapa tanya, Atika tanya XOX. Memang okay, saya bullish dengan XOX. Cuma kena berjaga-jaga ya. Jadi ni kita tak pasti lagi, spekulatif dia agak tinggi juga, nature of spekulatif ni. Overall saya rasa untuk medium term memang okey. Pada saya okey tapi okey pun kita kena jaga juga, stop loss kena maintain sebab kita tak tahu sama ada kita kena game ataupun tak. Bila dah benda tu dah habis, dah game over je, barulah kita tahu oh dah game over. Kita tak nak jadi terlambat macam tu. Jadi apa-apa hal pun jaga stop loss ya. Pada saya kat sini kita bolehlah kot ambil satu support level ya pada harga lebih pada 23 sen kat sini. Support level 23 sen ni macam bertahan ya. Hopefully dia ranging dekat sini pun dah selamat lah. Tapi medium term saya rasa company ni boleh pergi I don't know 50 sen, 60 sen. Ni untuk medium term lah. Kita kena hold lama. Okay, untuk trading maybe kalau dia duduk dekat 23 boleh consider beli dan target jual dekat 31. So maybe dia akan ding-dong area sini lah. 23 ke worst case area 18 ini is the lowest point. Okay, iStone. Cik Reza tanya pasal iStone. iStone ni pun saya rasa company yang fundamentally bagus juga recently Datuk Awang Daud rasanya tidak appointed to be the chairman untuk iStone ni. Kalau tu silap. Ya. Yeah. Okey, bila kita tengok balik sini ada dibuat acquisition ya. 4.4 juta unit, 13.1 juta, 7.5 juta shares. Okey, so dia retirement jadi kat sini ni dia ada beli. Okey. So appointment of Datuk Awang Daud bin Awang Putra as chairman. Jadi kawan ni Cik Azman ni dah keluar dan digantikan oleh Datuk Awang Daud. Jadi kat sini kita nampak dia pun duk sibuk accumulate share ni. Jadi pada saya company ni fundamental dia kuat juga. Okay, fundamental dia kuat dan probably akan bersangkut paut dengan Serba Dynamic juga. Okay. Kita tak tahu for sure. Maybe ada spillover project daripada Serba Dynamic nak masuk ke iStone nanti. Tapi itu dari segi corporate lah, maknanya untuk medium ataupun long term. Dari segi spekulatif, bukan spekulatif. Dari segi kita nak buat short term trade ni, kita tengok chart je lah. Chart nampak okey. Overall tengah uptrend. Cuma short term tengah downtrend. Kat sini kita tengok dia tengah naik Dan dia sini trend yang lagi steep. Apa-apa hal pun iStone support level 22 sen. Ni beli dekat okey 26, sangkut sekarang ni kat 25. Okey, cut loss level dia dekat 22 sen, dekat lowest point kat sini. Maybe counter ni akan turun pergi ke sini dulu. Okay. So last point untuk cut loss ialah line yang trend line ni lah. Okay. Kalau tak cut loss juga tu maybe terpaksa sangkut dululah for some amount of time yang saya tak dapat nak pastikan bila. Okay. Jadi company ni fundamental dia strong. Fundamental dia okay. Strong okay juga lah ni. Profitable revenue dia pun 70 juta for the last 4 quarters. Okay. Cuma kita kena tunggu je lah. Ni sebab ni pun Datuk Awang Daud pun businessman yang agak besar juga kan. Okay. P-Trans. Black Shark. Ni jerung lah ada dalam geng kita
P-Trans pun saya ada hold lah sikit share dalam ni. Overall okay. Dia tengah trending up. Support level kita boleh ambil dekat area 25 lah. Nak ambil 25.5 pun boleh dekat sini ataupun ambil je nombor genap. Saya suka nombor genap sebenarnya. Terus ambil 25 sen. Okay. Jadi hopefully ni ada satu volume yang besar ni dengan kenaikan harga. So probably ni akan berlaku pergerakan soon lah, maybe dalam seminggu ni. Harap-harapnya lah harap boleh test balik. Saya masa dia tengah naik ke sini saya tak jual ni, menyesal juga ni. Okay. Tapi apa-apa pun nampak dia masih lagi strong uptrend. Okay, ini volume yang kuat. Okay. Hopefully ada follow up lepas ni lah. Okay, ni untuk P-Trans. Target kita sekarang ni, kalau siapa yang ini sekarang ni good time untuk entry dekat area sini. Okay, antara 25 ke 27 sen masa kita boleh entry. First target kita dekat area 29 sen, next target 32 sen. Lepas tu 34 gitu. Kalau boleh breakout kat sini kita kira boleh terus swing uptrend lah. Alright. MQ-Tech. Okay, MQ-Tech ni kita dah bagi hari tu. Tengok sikit dalam grup VIP. Kita punya September lah. Okay. MQ-Tech hari Jumaat hari tu. Ni dia. Potential entry untuk swing. Ni 28 hari bulan 28 Ogos pukul 11.40. Saya tak sure aku abang harga berapa. Swing support dekat 14 sen. Kita dah bagi awal. So kita dekat area sini lah. Maybe dekat 15 ataupun 16 sen ni. Okay. So alhamdulillah rezeki sampai 23 sen hari ni. Saya ada hold lagi sikit. Saya target area 28 dulu lah. Betul tak? Gun score of 9. Ya, 25 dengan 28. So first target dia sekarang ni since dah lepas 23 tu 25 dengan 28. Saya memang target sampai 28 lah untuk swing ni. Tapi kalau ada sign of reversal saja memang saya cabut terus. Maybe petang ni harga akan turun. Standard pada saya lah, pengalaman saya tak ada data tapi saya rasa macam petang je mesti nak turun dulu. Daripada pukul 2.30 tu sampai pukul 3.30 biasanya harga akan turun dulu lah. Jarang-jarang harga akan naik. Okay. So ni probably turun dulu. Kalau dia turun lebih pada 2 sen saya caw. Okay. MQ-Tech yes, boleh entry harga dah naik. Cuma hati-hati je lah. Untuk swing memang okey. Kita nak target area mana saya cakap tadi area 25 dengan 28. Okay, so jajak iPhone pun saya jawab tadi. PA, okay, PA ni kaunter yang besi hari tu kan. Masih lagi swing. Bersabar sikit Okay, hopefully ada sinar. Dia tengah trend ni. Ni pun ada kita bagi juga dalam group. Dia tengah naik ni. Tu lepas ni pun tengah up. Boleh gerak soon lah sebab ada volume yang besar ni. Tapi kita kena tunggulah ni. Support level saya tak ingat berapa saya bagi tu. Probably dekat area 8 sen ni lebih kuat lah. Okay. Area 8 sen ni kita ambil support level. Untuk PA. D-Nex, itulah D-Nex ni saya medium term saya agak bullish juga. Cumanya kat sini kita nampak major shareholder dia exit dekat sini sebenarnya. Exit tapi tak tahu siapa beli. Kat sini kita tengok dulu. 10 hari bulan 7. So let's check the announcement. Okay, kat sini Sensoft dengan Datuk Syamsul exit. Okay, ni Azman Bekari. Oh. 14 Julai. Okay. Sensoft Syamsul bin Hussein Datuk Syamsul dah dispose 71 juta shares. Sensoft pun dispose 71 juta shares. Ini appointment of Syed Zainal Abidin ni kalau tak silap saya yang ex-Proton itulah. Okay, so probably dia orang ni yang akan take over the company lah saya rasa. Ni dia bukan appoint as chairman tapi dia one of the directors kalau tak silap saya. So untuk medium term disebabkan oleh ni Azman bin Karvin dengan Syed Zainal ni saya bullish lah. Dia maybe business ni dah bertukar orang, dah bertukar owner. Okay.
Itu untuk medium term dan kita tengok dari segi teknikal support level dekat 22 sen kat sini. Even better, stronger support level dekat 20 sen lah. Okay, kita ambil previous high. So dekat sini area support level. Target dia yang sekarang ni kita nak achieve dulu untuk short term ni ialah dekat area sini 27 sampai 29. So, kalau dia boleh breakout area sini ialah bullish kembali dan kita boleh target dia tinggi lah. Boleh target 30, 29. Okay, boleh target 31, 34, 37 dan seterusnya. Okay. So tu ialah untuk di next. So ni probably ada corporate maneuver kat sini. Owner dah bertukar. So kita just have to see lah. Di next dah. Okay, Faradila tanya si stack. Si stack sangkut dekat 32.5. Okay kat sini. Okay, overall saya rasa si stack ni masih lagi okay lah. Cuba kita tengok. Ini 26 hari bulan 8. Try tengok 26 bulan 8. Okay, tak ada rekod. Unfortunately. Tak ada rekod. Jadi tak tahu nak kata lah ni smart money ada ke tak ada lagi dalam ni. Tapi dia overall tengah uptrend. Support level dari sini ya. Kita ambil 23 sen lah kot, nampak price tengah berkumpul ataupun dia 23 sen yang macam resistance dia tak lepas. Once dia dah lepas 23 nampak dia mula naik ya. So ni untuk swing support dia 23 sen. Agak jauh lah. Lebih kurang 10 sen kat situ, lebih 10 sen daripada 33 lebih kurang 30%. So kena loss sampai 30% dulu dekat sini. Kalau dia turun bawah lagi dah kena cut loss, memang dari 30% lebih lah. Kalau tak dia bullish duduk atas pada 23 ni, hopefully boleh reach balik 32 dan kita boleh terus swing lah. Jadi kalau ni sangkut ni kira consider sangkut lah. Memang tak boleh nak buat apa. Sama ada kena cut loss, cari counter lain ataupun peram je lah dulu. Hopefully boleh rebound balik. Pada saya memang ada possibility lah. Okay. Okay, di next dah si stack FP group. Okay dah. CME. Okay, CME ni Tuan Kelinta ada bagi dalam group kita punya admin okay, overall pun masih saya bullish. Okay, bullish dengan CME ni. Pada hari ni 26 hari bulan 8 itu kita nampak ada volume besar dengan kenaikan harga. Jadi sepatutnya counter ni kita boleh terus swing lagi sampailah ada harga tak bergerak, dia buat macam doji, ataupun negatif, mana price turun dengan volume yang lebih kurang besar sama ni ataupun lebih besar. So itu ada possibility smart money dah exit lah. Okay. Jadi sekarang ni CME swing saja dulu, ambil support level dekat 10 sen. Right. Okay, GDEX siapa tanya ni AI. GDEX counter-counter yang transportation ataupun logistik pun masih lagi personally saya bullish jugalah ya. Sebab musim-musim MCO ni biasanya courier memang up lah. Okay. So overall kat sini kita nampak dia tengah short term tengah uptrend. Medium term pun daripada bulan Mei pun nampak tengah naik ya. Cuma dia tengah duduk area sideways kat sini. Jadi selagi dia duduk atas pada 33 sen, sepatutnya pergerakan harga ni kita consider bullish lah. Okay. Bullish. Alright, dan ultimate target dia kat sini kita boleh target sini lah. Kita ambil 41 sen dulu. Kalau dia boleh lepas 41 sen, boleh target 44. Dan kalau dia boleh lepas previous high ni, dia kira breakout previous high, dia kira sepatutnya company tu ataupun pergerakan harga tu kira bullish lah. Okay. VZ1, yes. Okay. Okay, VZ1 ni dia adjustment tengok dia punya price dia maintain dekat harga 50 sen. Okay. Dia turun banyak, dia turun lah ni. Tapi dia adjust sebab itulah, sebab kita dapat free warrants. Warrant pun dah untung berapa puluh sen lah tu. Okay, saya rasa ada orang boleh untung sampai 3-4 ribu lah tadi saya ada tengok dalam saya punya transaction tadi tu. Okay, so disebabkan ada adjustment tu lah.
So harga akan adjusted kat situ. Siapa tanya lagi? Soalan seterusnya. FP Group. Tadi saya dah komen Syabudin tanya pasal FP Group. Group dah. Konsisten orang collect. Okay, Ahmad Syah akan cerita pasal di pharma ni, ya memang betul. Ada masih lagi bullish lah. Tunggu lah bila vaksin keluar nanti memang counter ni lagi sekali dia rally. Orang akan lupa benda ni. Jadi kita beli time dia tengah-tengah senyap macam ni. Okay, Inix betul Ahmad Syah tunggu T3, T4. M-Tush. Okay, M-Tush ni masih lagi on. Cuma tak tahulah ni bila nak gerak ni. Sabarlah. Strong support dekat area 8 sen. Siapa yang sangkut ke sini ni memang almost 50% lah loss. Sabar ya. Saya rasa ada peluang lagi dia nak naik. Cuma tak tahu bila. Right. HLT ni health sector dah habis dah ni. Tunggulah dulu, saya tak tahulah. Ini counter-counter yang glove ataupun health sector yang macam ni, hospital, barang-barang hospital ni it's not in team right now. So nak swing boleh sebab dia overall okay. Dia tengah menaik ni kalau kita buat trend dia, cuma dia sector je lah ataupun rotation dia tak kena nampak macam tengah up lagi lah tu. Okay lah, boleh bertahan lah level tu. Last point dia dekat sini, RM1.30. Okay, jadi memang saya tak ada nak komen sangat lah. Okay, YBS kita dah nak habis. Okay, ngam lah, sejam lah. YBS pun bullish. Kita tengok dari segi pergerakan harga. Saya rasa YBS ada saya bagi dalam kita punya VIP lah. Tak ada. Okay, hari tu saya ada ternampak lah tapi tak bagi. Alright, so YBS kat sini kita nampak ada volume besar dengan pergerakan harga. Ini dipanggil momentum ya. So overall masih lagi okay. Support level ni untuk swing lah. Untuk swing YBS untuk swing support level kita ambil 17.5 atau dari 17 sen lah. Saya suka ambil nombor genap ya. 17 sen support level dan kita expect dia boleh daripada harga sekarang ni dia boleh cecah balik 25 sen dan above. Okay, tu Nak Azhar tanya pasal YBS. Jadi ni swing okay lagi. Support level dekat 17 sen ya. Okay, Ahmad Syah tanya Goodway. Alright, Goodway. Oh, yo. Goodway strong juga ni. Tak dapat lah. Okay, kita tengok dia naik banyak macam ni. Bila kita analyze balik dia punya buy and sell queue, kita nampak dia orang kata ni lah, queue yang nipis kat sini. Dua ni nipis. Nipis macam mana? Dia bawah pada 4 digit lah. Dia ratus-ratus saja queue dia. Jadi kalau katalah 100 dekat sini kan. Tak boleh. Inilah 150. Okay. 150 kita kali dengan 150 lot kali dengan 100 kali dengan 0.555. Jadi dekat sini 55 sen ni ada RM8,000 je orang nak jual kat sini ni. So dan orang pun ada 2 orang je. Ada 2 orang je yang queue untuk jual kat situ. Kat sini 28 lot ni ada seorang saja. Ada satu order saja yang jual. So ni agak bahaya Kalau orang entry awal-awal masa dekat sini tak apa. Tapi bila dia dah naik ni, kejap lagi kalau ada orang macam saya ada 1,000, 2,000 shares, 2,000 lot kat sini kan contohnya lah. Kalau saya ada 2,000 lot ni, bila saya dump sekarang, so harga ni dah 200, 400 baru 600. Ini baru 1,000. Harga akan turun daripada 54 ni turun terus 52. 2,000 lot bukan banyak pun. Okay. So kena berhati-hati lah. Kalau kawan-kawan ini page jadi ni, dia nak naik laju, dia nak turun pun sama lajunya. Jangan fikir satu hala je. Kita jalan kita ni, dia jalan dua hala. Okay. Okay. So kita kena berhati-hatilah dekat situ. Okay. So kalau nak entry awal, okay, ini macam ni yang saya bagi tahu. Kalau kita masa dia tengah berehat tu, inilah dia. Okay. Kejap kita try. Okay, lagi sekali. So bila dia dah ni ada momentum yang pertama, momentum yang kedua, ni yang pertama, yang kedua, lepas tu dia berehat. So masa yang berehat ni sepatutnya kita
consider untuk beli. Dan masa ni lah ramai orang tanya boleh hold lagi ke tak, boleh hold lagi ke tak, boleh hold lagi ke tak. So boleh as long as di atas pada support level. Ini yang analysis tadi tu yang saya bagi sebelum dia jadi. Okay, jadi sekarang ni benda yang jadi saya nak tunjuk, saya explain balik sebab apa saya cakap. Okay, sebab dia tengah consolidate kat area sini. Support level kita ambil inilah. Kalau dia ambil yang first candle ni boleh. Dia macam-macam cara sebenarnya kita nak set support level ni. As long as macam mana pun okey, janji kita faham je cara macam mana kita nak buat tu. Okay. So bila dia consolidate sini, bila dah habis seller dah berkurang, barulah dia boleh naik semula kat sini. Okay. So macam ni ya cara kita nak buat swing trade. Dia ada banyak teknik ya. Alright, so ni cerita pasal going. Ni kira consider kalau korang nak masuk boleh swing lah. Kalau nak masuk jangan. Bahaya. Korang ambil risiko yang tinggi. Tapi kalau boleh kalau sanggup tahan risiko tu okey. Tak ada masalah. Okay. So okey. Ni Marlinda Jasriza tanya pasal counter. Tuan mute tuan. Oh. Okay, sorry. Mute. Macam mana boleh tertekan? Okay, JCY. JCY. Saya tunjuk chart kat sini ya. Ni dia kita punya daily chart. Saya buat dekat trading view, saya pakai multiple time frame analysis ya. Okay, sini overall tengah okey lagi. Kita ambil support level kat sini. Area 50 ataupun 51. Ini adalah support level. Tapi area sini kita nampak dia tengah yang sekarang ni yang tengah berlaku ialah dia tengah consolidate dekat area sini. So korang ni basically kena tunggu sajalah. Dia dah violate uptrend dia ni. So ini dah salah satu signal untuk exit dulu dekat sini. Tapi kalau korang nak hold masih lagi boleh. Cuma maybe dia dah daripada dia tengah uptrend, dia dah bertukar jadi sideways dulu. Daripada dia tengah naik, sekarang ni mood dia tengah sideways. So bila sideways ni maybe dinong dululah sebelum kalau dia boleh break out baru dia naik balik. Kalau tak jadi orang duk exit jual, harga akan jatuh lah, eventually akan jatuh. Okay, so tu JCY. Okay, ada bolehlah ni, ada lagi last Sapura, AGS dengan HWGB. Okay, so kita tengok AGS. AGS ni company yang agak bahaya juga ni, korang kena hati-hati nampak sekarang ni dalam tempoh price tengah sideways ni, kita nampak dia tengah ada accumulation, ada potential accumulation. So kat sini kita nampak ada volume yang ada possibility dia tengah accumulate. Kat sini pun ada year 1. So pada saya counter ni masih lagi bullish, cuma kena tunggu sajalah. Tunggu. Kalau belum entry lagi tak payah entry lah, sebab kalau kau masuk nanti takut kena tunggu lama sangat. Okay. Takut kena tunggu lama sangat. Itu je lah saya punya komennya. Dan sekarang ni kalau nak target dia 17.5 sen dulu. Kalau dia boleh break ni barulah kita target 19 sen. Dan kalau lepas 19 sen barulah kita boleh target yang seterusnya lagi tinggi. Kita tak boleh nak counter ni, tak boleh target RM1. Kalau nak target RM1 takut tak sampai, kita pun sangkut. Silap kena cut loss pula. Okay, so next ialah HWGB. Itulah sakut. Oh, Sapura tadi. Okay, ini company ni bagus.
sebab dia related to vaksin juga. Kalau tak silap saya, dia ada buat partnership dengan pharmaceutical company daripada China. So overall, counter ni sebab dah gap up ni, kita ambil support level dekat sini lah. Okay, hopefully support level 90 sen ni bertahan. Dan bila keluar news saja pasal vaccination tu, hopefully dia punya yang vaksin yang dia develop pun dah strong jugalah kan. Boleh pakai dan dia akan bullish lah. Kalau tak, memang tak jadi apa juga lah counter ni. Okay. So support level dekat 90 sen, target dia, first target now RM1.40 lah. First target RM1.40 dulu. Kalau lepas ni baru dia kira consider bullish. Dah boleh swing yang barulah, ada swing entry baru kalau atas pada 141. Sapura last Sapura apa? Sapura Energy kot kan? Okay. So Sapura kat sini tema dia oil and gas. Jadi korang kena berhati-hati sikit lah. Oil masih lagi belum bullish. Saya tak check berapa harga oil sekarang ni. Tak ada kat sini. Okay, jadi overall company ni boleh just buy and hold je lah. Ini saya rasa related to politician juga ni, Sapura Energy ni. Okay. So support level boleh ambil dekat 11.5. Okay, Ahmad Shah, terima kasih banyak. Oil dekat $43 dan masih lagi berlega-lega. So dia atas pada $45 saya rasa baru dia dan $45 tu crude oil kan, bukan Brent. Okay, crude oil mesti kena atas 45 baru dia ada nak jadi bullish lah. Tapi untuk medium term ni saya baca analis banyak dia kata akan bullish lah. Okay, jadi kita kena tunggu sajalah. Dari segi price volume kita nampak ada movement kat sini. 11 Ogos dah ada banyak pembelian. Okay. So itu saja untuk sesi kita hari ni. Terlebih sikit saya minta maaf banyak. Target setengah jam ke 45 minit saja. Minta maaf banyak ambil masa korang hari ni lebih kurang sejam. Jadi last kali sebabkan kita punya group VIP tu kita dah tamat hari ni lah. Sepatutnya tamat dalam 31 hari bulan itu. Jadi hari ni saya extend 1 hari untuk kita buat video macam ni untuk kita buat interaction. Jadi group VIP bulan Ogos akan tamat pada hari ni lah. Lepas ni kita akan disconnectkan daripada kita punya link. Dan siapa-siapa yang belum masuk lagi ke group VIP bulan September, saya nak minta maaf banyak, kita punya group dah pun penuh. Okay, dah pun penuh, jadi orang sama ada terpaksa tunggu untuk bulan depan ataupun boleh juga terus sign up ataupun PM kita punya admin iaitu Clinton untuk masuk dalam dia punya waiting list lah. Okay, hopefully nanti boleh kita akan buka cepat-cepat lah, maybe dalam 15 ke 20 bulan nanti kita akan buka subscription baru dan korang boleh join masa tu. Okay, jadi group VIP ni memang kita set limit setakat 200 orang saja sebab kita takut tak mampu nak cover atau tak mampu nak bantu dari segi kita punya support lah, tak mampu nak cover, nak jawab soalan dan sebagainya. Okay, hopefully sekarang ni kita limit setakat 200 dulu dan kalau kita boleh tambah admin kita lagi banyak, maybe kita boleh naikkan lagi lah. Takut group tu okay, banyak sangat tanya. Jadi siapa yang tak sempat nak masuk group VIP bulan September, korang masih lagi boleh join sama ada group channel BTST tu yang channel VIP yang kita bagi pada harga diskaun lah RM65 saja. Yang itu kita akan dapat segala post daripada admin sahaja. So tak ada discussion, tak ada apa. Kalau admin post trading idea, korang dapat yang itu, dapat BTST. Dan kalau ada trading idea lain untuk swing ke daripada Clinton ataupun saya akan dapat dalam channel tu. Jadi itu lebih cost efektif lah. Kalau korang tak nak yang sibuk-sibuk, ada banyak discuss, takut terlepas trading idea dan sebagainya, boleh subscribe, ambil yang tu saja. Okay. Dan satu lagi kita ada yang masih kita buka ialah BTST lah. BTST tu masih lagi ada banyak lagi kosong. Jadi korang boleh subscribe untuk BTST tu untuk buat short term trade lah. Dia akan bagi pukul 4, pukul 4.30, dia akan bagi 2 kali senarai counter dengan yang ada potensial untuk short term trade untuk beli sekarang dan jual besok lah. Okay. Biasanya untuk BTST ni kita akan beli pada harga semasa lah. Lepas itu kalau dia naik 1 sen, 2 sen, kita boleh terus let go. Kalau nak hold, itu memang korang kena pandai baca chart lah. Okay. Pandai tengok chart, okay untuk swing, okay untuk intraday, dan on, tak ada masalah. Tapi kalau tak tahu, target 1 sen. Kita target yang senang supaya kita tak ada kecewa. Okay.
Kalau kita target tinggi-tinggi, takut kita tak dapat. Okay. Jadi itu sajalah daripada saya untuk hari ini. Okay. So apa, InsyaAllah saya akan cubalah buat regular juga, maybe seminggu buat sekali ataupun 2 kali macam tu. Tapi hopefully kita kena setkan masa lebih pendek lah supaya kita tak mengganggu kawan-kawan lain punya lunch break. Macam saya pun kejap lagi saya baru nak keluar lunch juga, dan itu boleh salat zuhur semua tu. So itu saja daripada saya hari ini. Terima kasih banyak tuan-tuan yang support kami terus berusaha. Hopefully kita orang dapat terus berkhidmat lah. Jadi saya nak offer siapa-siapa yang belum buka akaun CDS dengan saya under Melaka Securities, boleh berbuat sekarang, boleh PM dengan saya. Jadi daripada situ siapa yang active trade akaun M Plus bawah saya akan dapat masuk grup VIP secara percuma. Okey, dapat masuk grup VIP secara percuma, korang dah tak perlu bayar lagi RM80 sebulan tu. Okey, dalam grup VIP saya akan share benda yang sama, dan kita ada trading idea, kita ada juga BTST. Jadi dan kalau nak discuss pun boleh, benda yang sama juga. Okay. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Hopefully saya doakan semua kawan-kawan sentiasa dimurahkan rezeki, sentiasa dilapangkan rezeki, dan kalau korang lost tu semoga tambah, semoga bersabar ya. Bersabar, insyaAllah ada sinar. Kalau tak sure boleh tanya saya dalam grup, dan semoga dipermudahkanlah segala urusan kawan-kawan ya. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak dan semoga kita dapat berjumpa lagi. Okay. Assalamualaikum.